Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah dan mereka itu menahan akan kemarahan mereka dan mereka itu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqih biddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Yang dihormati Tuan Imam kita pada pagi ini, Cik Mazin merangkap pengurusi surau. Seluruhnya yang dihormati seluruh jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada subuh kali ini. Saya mohon maaf di atas saya pun ada kelewat pada pagi ini. Cari kunci pintu tak jumpa. Cari kunci pintu tak jumpa. Mengapa-ngapan anak tak mana letak. Sampai sini pun semayang pun dah habis. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita lihat di muka surat 2 lah. Bab pertama itulah bab taharah. Kitab fiqh mazhab Syafi'i yang muktamad. Semua dah dapat kitab kan? Ada satu lagi saya tempah, tak sampai lagi. Saya dah bayar, tak sampai lagi. Ada 5 buah, 5 ke 6 kitab ni lah. Satu lagi kitab jilid yang kedua pun saya ada tempah satu lah. Yang perempuan Jakim tu kata dia nak hantar hari tu, tapi tak hantar lagi. Tak tahu mungkin dalam perjalanan ke. Saya tanya budak office saya, tak sampai lagi Ustaz. Belum sampai. Apa? InsyaAllah siapa yang order tu tapi tak sampai lagi. Mungkin dalam perjalanan, insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita lihat kepada pengenalan. Bab pertama itulah bab taharah. Muka surat 2. Siapa yang ada kitab boleh semaklah, insyaAllah. Kitab ni bagus tuan-tuan. Bagus. Sebab banyak benda yang dikupas lah, diperincikan. Baik, insyaAllah kita lihat kepada pengenalan bagi yang siapa yang ada kitab. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan bagi manfaat akan ilmunya dalam 2 negara, iaitulah dunia dan akhirat. Kebanyakan fuqaha memulakan perbincangan tentang hukum fiqh dengan menyebut hukum taharah. Ini kebanyakan ulama lah. Kebanyakan ulama fuqaha, mana ulama fiqh lah. Fuqaha mana ulama fiqh. Mereka memulakan perbincangan tentang hukum fiqh ataupun fiqh dengan menyebut hukum taharah, hukum bersuci. Semua kitab, boleh katakan semua kitab lah dalam mazhab Imam Syafi'i ini, dia akan biasa bab taharah, bersuci dulu. Bila dah masuk bersuci, barulah masuk solat. Macam mana kita nak solat sedangkan kita tak bersuci, tak bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar kan? Baik, lepas tu dah habis taharah, masuk ibadah solat.
Solat pula macam-macam jenis solat. Solat wajib, solat sunat dan sebagainya. Baik. Kemudian bila dah habis bab solat, biasanya akan masuk bab saum. Bab saum mana bab puasa lah. Bab puasa. Bila dah habis bab puasa, dia akan masuk bab muamalat. Bab jual beli. Jual beli pun macam-macam jenis jual beli kan. Ada bai' salam kan. Kemudian ada khiyar syarat kan, khiyar aib dan sebagainya. Kemudian dah habis buat muamalat, baru dibincangkan berkenaan munakahat, bab nikah kahwin. Perkara-perkara yang membatalkan, mengesahkan perkahwinan, syarat-syarat wali, syarat-syarat pengantin lelaki, perempuan dan sebagainya. Bila dah habis bab munakahat, barulah bab jinayat. Itu dia katakan 4 rubuk tu. 4 rubuk dalam bab fiqh. Dan biasanya taharah ni dia masuk dalam bab ibadah. Bab ibadah taharah. Ini adalah kerana taharah adalah syarat untuk solat yang merupakan tiang agama. Taharah ialah syarat untuk solat yang merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah kita mengucap 2 kalimah syahadat. Kita lihat kepada rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara kan. Yang pertama syahadah, mana penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang kedua iaitulah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga iaitulah berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat mulakan zakat. Ada menyatakan zakat dulu, lepas tu barulah kita berpuasa. Kemudian seterusnya iaitulah menunaikan haji ke Baitullah. Bagi orang-orang yang mampu menunaikan haji ke sana. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis, bunya Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah was-saumu Ramadan wal hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam dibina di atas 5 perkara. Pertama, syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang kedua iaitulah menunaikan kewajipan sembahyang sehari semalam. Yang ketiga, memulakan zakat. Yang keempat, berpuasa pada Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah, bagi orang-orang yang mampu menunaikan haji ke sana. Itulah 5 rukun Islam. 5 rukun Islam ni pun kadang-kadang ramai yang tak lulus, ramai yang tak hafal. Kalau tak percaya, cuba buat survey kan. Cuba buat survey lah. Kalau tanya anak Korea kita sendirilah, ataupun anak Korea taman kita, buatlah survey, kaji selidik. Tak payah tak perlu letak nama. Pada borang survey tu tak payah letak nama. Letak aja rukun Islam ada berapa perkara. Pertama berapa, kedua apa. Buat survey lah lepas tu kumpul lah. Kumpul tengok berapa orang yang tahu rukun Islam, berapa orang tahu rukun iman, berapa orang tahu rukun negara, berapa orang tahu rukun nikah. Buatlah survey sesekali. Barulah nampak kan macam mana kita punya anak Korea kita ni, anak taman kita ni. Jangan kita duduk sok sendiri je. Sedangkan anak taman kita ni ramai yang tak tahu tentang rukun iman, rukun Islam, rukun sembahyang bukan dan tak tahu berapa, rukun fi'li macam mana, rukun qauli macam mana, rukun qalbi macam mana. Tak tahu kenaan dengan rukun sembahyang pun tak tahu. Syarat wajib sembahyang pun tak tahu. Sesekali buatlah survey. Sediakan seorang borang kaji selidik berkenaan dengan masalah fardu ain anak taman kita, anak Korea kita. Buat survey. Lepas tu kumpulkanlah. Buat survey dalam 50 orang pun dah okey dah. Tu buatlah rumusan macam mana pencapaian tahap kepahaman anak-anak kampung kita, anak Korea kita ataupun anak taman kita
tahap pemahaman mereka berkenaan tentang Islam. Macam mana tahap pemahaman mereka? Tinggi ke, rendah ke, sederhana? Ataupun langsung parah? Langsung parah mana tak tahulah, ramai tak tahulah. Berapa persen yang tahu berkenaan dengan rukun iman? Sediakanlah dalam, paling tidak pun buatlah sikit-sikit dulu, buatlah 10 soalan. Buat 10 soalan berkenaan servi kan tahap pemahaman anak Korea kita. Tengoklah servi umur yang berapa tahun dulu. Kalau budak-budak ni biasa dia boleh jawab. Orang tua masalah tak boleh jawab ni. Yang tua tak boleh jawab. Kenapa? Kerana sibuk dengan dunia. Sampaikan rukun iman, rukun Islam pun tak apa. Jangan letak nama kat borang tu. Kalau letak nama kat borang tu, nanti malulah dia. Tak perlu letak nama. Yang perlu contohnya umur. Lelaki ke, perempuan ke, umur dia berapa tahun. Kita nak servi umur dia berapa tahun. Contohnya umur 20 tahun ke 30 tahun, buat servi lah. Tahap pemahaman anak Korea kita berkenaan dengan Islam. Buatlah 10 soalan. Pertama tentang apa itu Islam, kan? Apa itu Islam? Ataupun berapa rukun iman, berapa rukun Islam, berapa rukun solat. Apakah dikatakan rukun qauli, rukun fa'li, rukun qalbi, apakah benda tu semua. Buatlah kenaan servi, kenaan 10 soalan, okey dah. Lepas tu buatlah rumusan. Kan? Soalan pertama berapa orang boleh jawab? Berapa orang yang jawab betul pasal salah? Okey. Ada tisu tak? Tisu dah? Satu tisu. Baik. Solat didahulukan daripada sekalian hukum-hukum yang lain. Sekalian rukun-rukun yang lain. Itu solat. Itu sebabnya solat ni benda yang sangat penting lah. Malah ramai di kalangan orang cerdik pandai, para ulama dan sebagainya, mereka karang bab solat je. Karang kitab ataupun karang buku tentang solat saja. Sebab apa? Solat ni benda yang sangat penting. Itu belum lagi benda lain lagi. Kalau bab solat pun tak selesai, macam mana nak? Macam mana kita nak menguruskan negara? Solat tak selesai, macam mana nak menguruskan negara? Macam mana nak menguruskan kampung? Macam mana nak menguruskan taman dan sebagainya? Macam mana nak uruskan daerah tentang solat tak solat? Tak selesai. Baik, kita lihat kepada definisi taharah ataupun bersuci. Taharah daripada sudut bahasa bermaksud bersih. Bersih dan bebas daripada kotoran zahiriah seperti najis dan kotoran maknawiyah seperti segala keaiban dan juga kemaksiatan. Itu sorah segi bahasa lah, lorah. Jadi dua tu, satu di segi syarak, satu di segi bahasa. Kerana bahasa Arab ni dia memang kaya lah, kaya. Setiap istilah-istilah dalam bahasa Arab ni biasanya dia ada dua definisi. Pertama di segi lorah, yang kedua di segi syarak. Di segi syarak tu yang panjang lebar tu. Tu dia punya definisi dia. Di segi bahasa biasanya satu perkataan satu makna, satu perkataan satu makna. Itu segi bahasa. Baik, taharah segi bahasa bermaksud bersih dan bebas daripada kekotoran zahiriah seperti najis. Najis lah. Cuma najis ada 3 najis kan. Pertama najis hukmi. Yang kedua najis aini kan. Ataupun dalam satu pembahagian lagi kita ada najis muhaffafah, najis yang ringan. Kita ada najis mutawassitah, najis yang sederhana. Dan yang ketiga najis yang mughalazah, najis yang berat. Najis berat. Nanti kita lihat kemudian lah.
ataupun kekotoran maknawiyah, seperti segala keaiban dan kemaksiatan yang dilakukan, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tamak khulubah dan sebagainya, kan? Kat situ jugalah dinamakan sebagai kekotoran jugalah. Oleh kerana itu disebutkan bagi orang yang bersih daripada kekotoran dengan ungkapan tatahhara minal danas, mana dia bersih daripada kekotoran. Tatahhara minal danas. Demikian juga disebutkan bagi orang yang bersih daripada sifat asal dengki dengan ucapan ataupun ungkapan tatahhara minal hasad. Tatahhara minal hasad, dia bersih daripada hasad dengki. Dia bersih daripada hasad dengki tu tuan. Semua pula pergi dia. Baik. Kemudian taharah daripada sudut bahasa bermaksud menghilangkan hadas atau najis atau sesuatu yang termasuk dalam pengertian kedua-duanya dan dalam rupa bentuk kedua-duanya. Itu dikatakan sebagai taharah daripada sudut syarak. Menghilangkan hadas atau najis atau sesuatu yang termasuk dalam pengertian keduanya menghilangkan hadas dan najis atau dan dalam bentuk kedua-duanya. Baik, apa kata yang tekan bentuk kedua nanti kemudian lah. Itu taharah segi syarak. Mana menghilangkan hadas dia ada besar ada kecil kan? Ada besar ada kecil. Okey. Atau najis ada 3 kan? Najis mutawasita, muhabbabah, mualazah dan sebagainya. Atau sesuatu yang termasuk dalam pengertian kedua-duanya. Pengertian keduanya hadas dan najis. Dan dalam rupa bentuk kedua-duanya. Dalam rupa bentuk kedua-duanya hadas dan najis. Itu dikatakan ini bahasa dalam bahasa Arab punya lah. Dia ada kitab Arab dia, cuma saya tak bawa kitab Arab dia. Baik. Hadas bermaksud suatu sifat yang ada pada badan yang menjadi penghalang untuk melakukan solat dan ibadah yang seumpamanya. Itu dikatakan hadas. Mana ada bermaksud suatu sifat yang ada pada badan yang boleh menghalang untuk kita lakukan solat. Bila ada benda tu, mana solat kita sempurna. Hadas contoh ada besar ada kecil kan. Ada kecil apa dia? Kencing kan. Kencing, terberak. Betul tak? Ada kecil. Betul. Ada besar? Bersetubuh. Kan? Mana ada besar. Disebabkan malam tadi bermimpi ke kan? Ataupun malam tadi bersama dengan isteri tersayang, isteri tercinta. Bagi ada isteri lah. Yang tak ada isteri, kena cari isteri lah. So malam tadi bermimpi ataupun bersama dengan isteri kan, berlakunya persetubuhan suami isteri, maka pagi dah berhadas lah, berhadas besar. Betul tak? Bila dah ada besar, untuk kita nak dirikan solat tak boleh, terhalang kita disebabkan ada besar, terhalang. Jangan duk syok sendiri, maknanya walaupun malam tadi bersetubuh, lepas tu tak ada mandi ada besar, tiba-tiba pergi masjid. Tiba-tiba pergi masjid sembahyang kan. Duduk belakang imam lah tu. Tapi belum mandi ada besar lagi. Jadi maknanya ada besar tadi yang menghalang dia daripada melakukan solat. Tak boleh solat lah. Dia kena balik dulu, mandi dulu. Mandi dulu ataupun pergilah dalam bilik air masjid, pergilah mandi dulu. Dah selesai mandi ada besar semua, barulah boleh mendirikan solat. Gitu. Baik. Hadas terjadi dengan salah satu perkara yang membatalkan wuduk atau salah satu perkara yang mewajibkan mandi. Hadas terjadi dengan salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Contohnya terkentut lah. Terkentut. Walaupun kita terkentut,
Tapi tak perlu wajib mandi. Cuma kita pergilah angkat wuduk semula. Bila dah angkat wuduk tu, tak perlulah basuh kat tempat yang terkentut tu. Jangan duk rajin nak pergi basuh tempat terkentut. Kenapa kau basuh tempat terkentut? Sebab aku tadi terkentut. Jangan duk fikir macam tu lah. Islam dia tak macam tu. Kadang-kadang benda tu tak boleh terima di akal kita, tapi itulah Islam, cantik dia. Walaupun yang terkentut tu ialah bahagian dubur, tapi untuk kita suci semula, tak perlulah kita basuh dubur. Yang perlu kita angkat wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki dan sebagainya. Baik. Manakala najis pula adalah perkara-perkara zahir yang bersifat material. Najis ni sesuatu benda yang menghalangkan solat. Satu lagi, biasanya najis ni dia ada rupa, ada bau, ada rasa kan. Itu dikatakan dengan najis. Dan benda itu benda yang busuk, luat dan sebagainya. Najis adalah kotoran yang terkena pada badan, pakaian dan juga tempat. Baik, kemudian kita lihat pada ungkapan tadi. Ungkapan sesuatu yang termasuk dalam pengertian keduanya dan dalam rupa bentuk keduanya dalam definisi tadi. Kan disebut tadi taharah daripada usaha anak bermaksud menghilangkan hadas atau najis atau sesuatu yang termasuk dalam pengertian kedua-duanya dan dalam rupa bentuk kedua-duanya. Betul? Baik, kita lihat kepada ungkapan tadi. Sesuatu yang termasuk dalam pengertian kedua-duanya dan dalam rupa bentuk kedua-duanya ialah tayamum. Ni bahasa ni senang sikit tu kan. Kalau bahasa kitab lama lagi payah. Bahasa kitab lama lagi payah. Berbanding dengan bahasa baru ni sekarang ni yang disusun terjemah balik kan, macam tu. Kalau bahasa lama tu kadang pening juga. Contohnya sengaja. Sin ain sin nga ha alif jim. Sengaja. Sengaja tu kita lama. Sin nga ha alif jim. Apa tu? Sengaja. Sengaja aku angkat, sengaja aku semayang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sengaja tu bahasa kita lama. Allah Ta'ala menjadikan contohnya langit dan bum. Bawa mim kan bum. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Tapi disebabkan Imam Khatib salah baca, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bum. Dah terkejutlah orang kan jemaah. Apa ni kan? Allah Ta'ala jadikan bum. Baik, itulah bahasa-bahasa kita lama lah gitu. Kalau kita jadi imam, kena pula dibagi tag bahasa Jawi, tag Jawi. Dia suruh kutubah, tag gunakan tag Jawi. Nak kena baca dulu kan, takut nanti salah sebut. Terutama sekali banyak istilah-istilah baru kan, teknologi lah, lepas itu sekularisme lah, pluralisme lah, kan banyak istilah-istilah baru ni. Kalau dia translate dalam Jawi kan, kita sebagai khatib ni kena baca dulu, takut nanti salah sebut. Kan takut jemaah dengar apa bahasa kan. Baik. Baik, seterusnya iaitu termasuk dalam pengertian keduanya dan dalam rupa bentuk kedua-duanya ialah seperti tayamum. Tayamum dan mandi sunat. Tayamum dan mandi sunat. Tayamum telah mana ganti daripada wuduk, benda yang rasah yang dibenarkan Islam. Jadi apabila air tak ada, tapi dengan syarat kena cari air dulu. Kita tak boleh tiba-tiba terus tayamum. Kalau kita lihat kepada kata syarat untuk kita bertayamum ni, dia antara syaratnya ialah mencari air dahulu.
Bila air dah cari, dah tengok ke darat, ke bawah, ke utara, selatan sebagainya, memang tak ada air, baru dibenarkan untuk tayamum. Macam tu. Selagi mana tak cari air, tak boleh. Jangan suka-suka nak tayamum sedangkan air masih ada lagi. Macam tu. Baik, kemudian dan juga mandi sunat. Antara mandi sunat ialah seperti sunat hari Jumaat, sunat untuk kita pergi masjid untuk solat hari Adha, hari raya Adha, hari Fitri kan, macam tu. Itu adalah benda-benda sunat lah. Seperti mandi hari Jumaat, nampak? Mandi Jumaat, kemudian memperbarui wuduk. Wuduk dah ada, wuduk tak batal, tapi kita nak memperbarui wuduk pun sunat jugalah. Macam tu. Dia nak wuduk ni tak semestinya tak ada wuduk, kena wuduk. Malahan walaupun kita dah wuduk, maka kita digalakkan jugalah untuk berwuduk. Kemudian dan basuhan kali kedua dan ketiga. Basuhan kedua dan ketiga. Yang wajib itu basuhan pertama. Yang wajib kita angkat wuduk ini basuhan pertama kan. Itu wajib. Basuhan kedua, ketiga adalah sunat. Kenapa pula ada basuhan kedua dan ketiga? Basuh sekali kan dah, sudah. Kerana untuk menambah keyakinan. Antaranya untuk tambahkan keyakinan, maka digalakkan kita mengangkat wuduk kan, basuh kedua dan ketiga. Tak ada basuh keempat, kelima, tak adalah. Gitu. Jadi kenapa ada perlu basuhan kedua, ketiga? Untuk menambahkan keyakinan kita dalam kita mengangkat wuduk tadi. Kemudian menyapu telinga. Menyapu telinga wajib tak? Menyapu telinga wajib tak? Dalam angkat wuduk itulah, menyapu telinga tu wajib atau tak wajib? Menyapu telinga wajib tak? Tak wajib. Menyapu telinga tak wajib. Yang wajib itu ialah basuh muka, basuh tangan, lepas tu menyapu ubun-ubun kita, sebahagian kecil pada kepala kita kan. Lepas tu telinga tak wajib, sunat je. Tapi kita dah biasa buat. Bila kita wuduk tu basuh telinga kan, kalau tak basuh macam tak sah pula. Tak. Tapi sebenarnya telinga sunat je, sunat saja. Lepas tu kaki, ujung kaki sampailah buku lali kan, itu benda yang wajib kita basuh. Nampak? Jadi menyapu telinga adalah sunat. Berkumur adalah sunat. Berkumur-kumur, masukkan air hidung, namanya madmadah ataupun istinsyak. Istinsyak ni masih masuk air ke dalam hidung kita. Ni pun kadang-kadang jarang orang buat. Yang biasa orang buat berkumur-kumur, madmadah. Dan perkara-perkara sunat taharah yang seumpamanya. Begitu juga taharah oleh wanita yang istihadah. Begitu juga taharah oleh wanita yang istihadah. Istihadah ialah darah yang keluar selepas daripada hari haid. Contoh haid wanita, contohnya kebahasiaannya, contohnya paling lama lah 15 hari. 15 hari kan. Paling cepat ialah sehari semalam. Betul? Sehari semalam itulah itu yang paling cepat lah untuk darah haid wanita. Paling cepat sehari semalam. Paling lama ialah 1 minggu untuk darah haid wanita lah. Pertengahan ialah 7 hari. 15 hari. 15 hari itu yang paling lama lah untuk wanita. Pertengahan 5 hari, 1 minggu untuk haid wanita, darah haid keluar. Lebih daripada tu namanya darah istihadah. Darah istihadah mana dikatakan sebagai darah penyakit. Darah penyakit. Begitu juga taharah untuk wanita yang istihadah, mana darah penyakit. Dan orang yang kencing tak lawas, salsul bul. Istilahnya salsul bul. Ni orang yang kencing tak lawas lah.
Macam mana kita nak kencing kita lawas, kena selalu berdehem lah. Sebabnya bila kita kencing ni, kita digalakkan berdehem untuk kita pastikan kencing tadi lawas dan habislah. Macam tu. Tak ada nanti bila kita tengah sembahyang, kita tengah sujud, tiba-tiba air itu terkeluar. Air itu terkeluar. Okey? Itu dikatakan salsulbul, kencing tak lawas. Ni pun boleh mengganggu solat kita. Ada seorang sahabat saya dulu waktu dia ngaji di Malaysia tu, Fitri, Ustaz Fitri, dia ni orang asal Selangor. Dia ni kena penyakit salsulbul, kencing tak lawas. Bila nak solat tu, dia akan ambil kain dan dia akan ambil kertas, diikat alat dia tu. Alat dia. Sebab apa? Dia takut nanti bila dia tengah ruku atau sujud, kencing dia keluar. Itu bahaya tu. Kencing tak lawas ni. Biasa kencing tak lawas ni sebab apa? Betul karang ke? Kencing tak lawas biasa sebab apa? Betul karang? Tersumbat. Mungkin lah kot. Tu bahaya kencing tak lawas ni. Dia menyusahkan kita lah, menyukatkan kita lah. Kita kena solat. Baik. Seterusnya, maka ia juga dinamakan taharah, tetapi ia tidak menghilangkan hadas dan najis menurut kaul yang sahih. Menurut kaul yang sahih. Maka ia juga tidak dinamakan taharah. Ni tak ada makan taharah. Tetapi ia tidak menghilangkan. Ia juga dinamakan taharah. Dia nama taharah juga. Tetapi dia tidak menghilangkan hadas dan najis menurut kaul yang sahih. Baik, kita lihat nombor 11 bawah tu. Lupa tak nombor 11? Okey. Solat didahulukan daripada sekalian hukum hakam yang lain. Nombor 11. Khatib Asy-Syaibani menyebutkan bahawa para ulama mazhab Syafi'i mendahulukan perbincangan tentang ibadah terhadap muamalat kerana mengambil berat hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Mereka mendahulukan muamalat terhadap hukum nikah kahwin dan segala perkara dengannya kerana keperluan yang amat sangat dalam bab muamalat. Kemudian mereka mendahulukan perbincangan nikah kahwin ke atas perbincangan bab jinayat kerana keperluan nikah kahwin berada selepas keperluan kepada muamalat. Mereka meletakkan perbincangan tentang jinayat pada penghujungnya kerana sedikit terjadi perkara yang berkaitan dengan jinayat berbanding perkara yang berlaku sebelumnya. Nampak? Jadi ulama tu dia susun tu mesti ada keperluan dia apa. Kenapa letak di depan? Ini kenapa letak belakang? Kan? Kenapa letak ibadah dulu? Kenapa taharah dulu? Kenapa ibadah dulu? Lepas tu kenapa muamalat? Bab muamalat kan? Lepas tu nikah kahwin, lepas tu jinayat. Betul? Itulah 4 bubuk dalam bab fiqh ni lah. Baik. Seterusnya ke surat 2. Hubung kait antara definisi daripada segi bahasa dan istilah. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan taharah dengan tujuan untuk memastikan kebersihan. Ini kerana Islam adalah agama kebersihan, sama ada daripada aspek maknawi dan juga material. Sama ada maknawi ataupun material ataupun jasmani lah. Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan taharah dengan tujuan memastikan bersihlah. Kenapa difadukan taharah? Sebab Allah Ta'ala nak orang Islam ni sentiasa bersih. Orang Islam sentiasa bersih kan? Sama ada bersih lahiriah ataupun jasmani. Bagi orang yang tak nak, contohnya orang yang tak nak solat. Orang yang tak nak solat sudah tentu dia tidak bertaharah. Orang yang tak solat ni sudah tentu dia tak bersuci. Kadang bila tanya bab suci pun mungkin dia tak tahu. Bila tanya tentang hadas besar mungkin dia tak tahu. Tak tahu tu yang kata kena perlu sesekali lah buat survey lah tentang kepahaman Islam anak Korea kita. Boleh, tak ada masalah.
Kan? Lepas tu tak perlu letak nama. Letak nama tu kan malulah dia. Malulah dia kan. Macam tu. Survey dalam contoh dah cari dalam 50 orang ke. Buat survey. Lepas tu buat rumusan lah. Kemudian apa kita punya plan tindakan kita. Plan tindakan kita hasil daripada survey tersebut. Oh, tahap pemahaman anak Qadiyah kita kurang sangat berkenaan dengan perkara fardu ain. Apa tindakan kita selepas tu? Kan dia tu. Boleh. Ataupun mungkin dia boleh dihebahkan waktu solat Jumaat. Tak perlu sebut nama. Kan malulah dia. Kan je tu. Yang penting survey yang kita buat, hasil pada survey kita di atas usaha kita untuk memastikan anak Qadiyah kita sentiasa mendapat pemahaman berkenaan dengan solat, berkenaan dengan ibadat, perkara-perkara fardu ain dan sebagainya lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan, jadi kita lihat itu Islam mensyariatkan taharah. Untuk memastikan kebersihan supaya anak kita ni bersih lah. Kerana kalau tak bersih macam mana kita nak solat? Ketiga contohnya, kadang-kadang ada yang anak Qadiyah kita ni membela anjing kan, bela anjing. Dia tengah tanya dia, kau Islam tak? Islam. Islam ada je tu. Islam tapi bela anjing. Biasanya yang mu'alaf lah. Sebab saya tengok mu'alaf ni ada yang bela anjing lagi. Walaupun dia dah mu'alaf. Dia dah Islam dah. Salah satu sebabnya ialah pemahaman mereka tentang Islam kurang. Dahlah pemahaman kurang, lepas tu tak nak pergi belajar. Kadang-kadang ada jabatan agama buat kelas fardu ain. Dia tak nak pergi. Dia tak nak ikut kelas. So macam mana? Tahap pemahaman dia label macam tu lah, berendah lah. Sikit je lah pemahaman dia. Dalam dia tanya bab tentang anjing kan dah tak tahu. Kenapa kau bela anjing? Sedangkan kau ada Islam. Kan? Kalau bela anjing untuk nak jaga tanaman kebun luas ke, tu boleh lah. Kebun dia luas. Jadi perlu ada anjing untuk pastikan babi tak datang, kan? Untuk merosakkan tanaman dia. Mana ada keperluan lah. Kalau sekadar bela anjing letaklah rumahnya, apa keperluan dia? Tak ada keperluan pun. Betul tak? Hanya buat bising je lah. Bising. Bila orang datang lalu kan dia bising. Macam tu anjing. Kan biasa sebab anjing kan bising. Betul tak? Sedangkan pintu pagar pun okey. Apa masalah dia? Tak perlu anjing pun. Baik. Lepas tu siap peluk-peluk pula anjing. Gosok-gosok anjing, peluk anjing. Anjing tidur atas katil dan sebagainya, tidur dengan anjing. Sedangkan dia dah Islam. Betul? Jadi perlukan pemahaman daripada kita lah kena tahu dia. Baik. Ini kerana Islam adalah agama kebersihan sama ada segi aspek manawi dan material. Allah Subhanahu Wa Taala mengikat bersuci dengan solat yang dilakukan 5 kali sehari semalam. Tujuan untuk membersihkan orang mukmin daripada kekotoran dan daki-daki. Nampak? Jadi kenapa Islam ni perlu bersih? Kenapa perlu mandi dan sebagainya? Kerana Islam ni kita nak Islam ni bersih. Kalau orang non-Muslim, dia tak ada kira dah mandi ke tak mandi, tak dia lah kan. Sebab dia bukan dalam keperluan dalam agama dia. Tapi ramai juga non-Muslim kau nak mandi. Bagi kita ni, orang Islam ni memang kena mandilah. Apalagi kalau mandi wajib. Mandi wajib kan. Memang satu keperluan sangat. Kalau kita jadi juru nikah, antara keperluan yang kita boleh tanya kepada anak-anak muda yang nak nikah ni, antaranya berkenaan dengan mandi wajib. Kadang dia tak tahu. Kadang-kadang dia pergi khusus pra perkahwinan tu dia pergi, tapi kadang dongar tak dongar lah. Dongar tak dongar. Kalau yang dongar tu ambillah lah, yang tak dongar tu walaupun badannya dalam khusus tapi hati tak ke mana-mana.
melilau bila tanya kan tak dapat. Jadi kita ambil kesempatan sikit kan, ketika dia nak akad nikah tu, tanyalah berkenaan dengan keperluan mandi wajib. Kenapa kita kena mandi wajib? Mandi wajib tu macam mana? Meratakan air ke seluruh badan kan. Pertama niat kan. Dia ada dua kan rukun mandi wajib tu. Pertama niat. Niat untuk mandi wajib. Yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh badan. Tu aja. Bukan payah sangat pun. Tubuh kadang tak boleh nak jawab. Gitu. Sebab dia fikir nak kahwinnya. Dia tak fikir tentang keperluan-keperluan selepas daripada perkahwinan dia. Dia kena fikir juga. Tapi jangan banyak soalan lah. Kalau tak banyak jangan soalan kan, pitam pengantin kan. Tak jadi kahwin tu. Tak jadi kahwin pengantin. Bila 2-3 soalan lah. Dan biasa yang ditanya ni waktu akad nikah ni biasanya tentang syahadah. Cuba mengucap, lepas tu selawat kan, baca Fatihah. Betul tak? Fatihah. Yang ada keperluan rukun nikah. Cuba sebut rukun nikah. Itu antara soalan-soalan famous lah ketika nak akad nikah nak dijalankan. Tapi boleh kita tanya tambah lagi soalan lain, tapi jangan banyak sangat soalan lah. Sebab nanti silap-silap pengantin kan pensan pula kat situ, membawa poluh lah kat situ, tak boleh nak jawab. Baik, seterusnya, meskipun orang yang beribadah itu tidak terdapat padanya najis dan kotoran, namun persyariatan bersuci tetap mempunyai maksud untuk mendatangkan kecergasan. Jadi meskipun orang beribadah itu tidak terdapat padanya najis, kadang-kadang orang beribadah itu tak dapat najis dan kotoran pun. Betul tak? Orang beribadah itu tak ada pun najis kat dia. Tapi digalakkan orang ibadah ni angkat wuduk semula. Angkat wuduk boleh. Walaupun tak kentut pun. Tapi digalakkan tak wuduk. Sebab apa? Islam ni nak pastikan orang Islam ni kita sentiasa dalam bersih. Kita tengok orang Islam yang bersolat, yang angkat wuduk, bersih tak? Bersih dia. Bersih. Kuku bersih. Kan? Sebab kuku ni kalau panjang, kan, panjang, maka boleh menyebabkan tak sampainya air ke celah kuku. Bila air tak sampai celah kuku, maka wuduk kita tidak sah. Jadi antara keperluannya untuk orang solat ni, dia mesti potong kuku. Kan? Potong kuku tu menunjukkan kebersihan dia. Cuba kita tengok orang yang tak solat, kadang kuku panjang, kuku hitam. Kita nak makan dengan dia pun kadang tak selera, tahu tak? Nak makan pun tak selera. Sebab apa? Kuku dia hitam panjang. Bila kuku hitam panjang, menunjukkan dia tak solat. Kalau orang nak solat, dia akan memastikan kebersihan kuku dia. Dia akan potong. Dia nampak panjang sikit kan, potong. Kalau dia tak potong pun mungkin dah rumah dia tolong potongkan. Betul tak? Saya pun kadang macam tu juga. Kadang sebabkan sibuk, sampaikan kuku pun kadang tak sampai nak potong. Jadi rumah yang potongkan. Betul tak? Betul tak? Bagi orang yang ada rumah lah. Tak ada rumah macam mana nak potong kan? Itu. Siapa ada rumah yang tolong potongkan? Saya pun selalu juga rumah kena potongkan. Itu. Sebab Islam ni menekankan kebersihan. Salah satu kebersihannya kuku tu sentiasa bersih kan? Sentiasa bersih. Nampak tak? Bila ada rumah cantiklah dia potongnya tu. Kadang kita lupa nak potong, sibuk. Baik. Jadi meskipun orang ibadah tidak terdapat padanya najis atau kekotoran, namun persyaratan bersuci tetap mempunyai maksud untuk mendatangkan kecergasan, kerehatan dan rasa perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kerana Islam ini menekankan kebersihan. Malahan ada satu hadis pula ada disebutkan bahawa ini kiasan analogi ataupun kiasan kepada
orang bersolat. Di mana Nabi sebut orang bersolat itu diumpamakan seperti orang yang ada di depan rumahnya akan sebatang sungai. Kan? Bagaimana kalau seandainya setiap hari dia mandi kat sungai tersebut? Bagaimana? Adakah masih lagi tinggal kotoran dan daki pada badan dia? Setelah itu tak ada kan? Itulah ibadatnya orang yang solat. Kerana solat ni dia akan sentiasa bersuci. Angkat wudu, bersihkan muka dia. Dia macam terapi jugalah. Bila orang yang angkat wudu ni macam terapi jugalah. Maknanya bila kita sentiasa basuh muka kita, basuh tangan kita kan, basuh telinga kita, dia macam terapi juga. Mana terapi kebersihan. Dan malah juga orang yang angkat wudu ni, kalau dia lebihkan basuhan dia, akhirat besok dia akan bercahaya-cahaya. Kan ada di situ bercahaya. Siapa yang memanjangkan gurah dia itu, tahjil itu, maka akhirat besok dia akan bercahaya-cahaya. Okey. Baik. Seterusnya, oleh kerana itulah Islam memberikan pengkhususan kepada taharah dalam banyak keadaan supaya orang Islam terus berada dalam keadaan bersih dalam hidupnya sejajar dengan tuntutan fitrah dan demi untuk memelihara kesihatan kita. Kemudian pada kebiasaannya taharah disempurnakan dengan air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mempunyai ciri-ciri keistimewaan dan sifat-sifat tersendiri yang tak ada pada cecair-cecair lain. Sebelum terjadi kepada air itu sesuatu yang mengubahnya. Biasanya kita gunakan taharah tu air lah. Kerana air ni sifatnya untuk menenangkan, tu tak? Air ni sifat akan menenangkan. Sebabnya bagi orang yang contohnya kalau orang marah, kan kita digalakkan kat wuduk kan. Ini adalah salah satu alternatif lah. Kalau dia berdiri, kalau dia berlari, naklah dia duduk. Kalau dia berdiri, naklah duduk. Kalau dia duduk, maka naklah berbaring. Itu orang yang ketika tengah marah lah. Untuk meredakan kemarahan tadi, maknanya kalau dia tengah berdiri, maka naklah duduk. Kalau dia duduk, naklah berbaring. Ataupun salah satu lagi cara, orang yang marah ni, maka naklah dia mengangkat wuduk. Angkat wuduk kan. Kerana angkat wuduk tu macam terapi pada dia. Terapi untuk menghilangkan kemarahan dia tadilah. Kerana syaitan tu dijadikan daripada api. Kan? Api ni cara hilangnya dengan angkat wuduk. Dengan kita angkat wuduk, mana dengan menggunakan air, terapi air, untuk menghilangkan kemarahan yang ada pada kita. Kan? Gitu. Jadi bagi orang yang tak solat, dia tak ada terapi. Apa benda yang terapi dia tak ada. Sebab dia tak wuduk pun dia tak buat. Solat pun dia tak buat. Itu sebabnya orang yang tidak solat ni kadang selalu bongi tak habis-habis kan. Bercakap sikit kan bongi. Bila tegur kan marah. Sebab apa? Memang dia tak solat. Mana tidak ada terapi jiwa untuk dia. Gitu. Mana jiwa dia tu kosong. Bila jiwa kosong, siapa yang isi? Kalau jiwa kita penuh dengan iman, penuh dengan ketaatan dan patuh kepada Allah Ta'ala, kalau kita ditekan oleh sesuatu masalah dalam kehidupan kita, kita akan kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula. Kita akan ingat Allah Ta'ala. Ini mungkin ujian daripada Allah Ta'ala kan. Jadi kita ingat kepada Allah. Bagi orang yang tidak solat, tidak ada iman dalam diri dia ataupun imannya nipis, jadi siapa yang isi? Syaitan lah. Syaitan isi dalam jiwa dia. Jadi kalau dia dilanda oleh sesuatu masalah dalam kehidupan, kan? Tu yang dia asyik bengih tu. Sebab apa? Dia ikut kehendak syaitan yang ada dalam diri dia. Sebab iman tak ada. Iman nipis, iman kurang dan sebagainya. Ataupun mungkin tak ada iman langsung, mungkinlah. Baik. Oleh kerana itulah kami akan menerangkan tentang air yang digunakan untuk bersuci serta dengan jenis-jenis air. Jenis air. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal. Baru 2 muka surat pun tak sampai. Baru 1,5 muka surat. InsyaAllah akan datang kita masuk fasal pertama. Air digunakan untuk bersuci. Baik, kita lihat kepada soal jawab tu.
Sampai muka surat apa tu? Hakikat tasawuf sudah. Ada buat kitab? Soal jawab dah. Tak ada? Tak ada? Rakam ni. Tak boleh masuk dalam ni. Kalau semua pula hujan-hujan ni. Kadang pergi kuliah jauh-jauh kan, hujan. Baik, insya-Allah. Saya pun tak ingat kat mana sumber rujukan tasawuf. Matlamat belajar tasawuf. Baiklah. Soalan 8. Tak. Baik, kita lihat soalan 8. Apakah matlamat belajar tasawuf? Jawapannya antara matlamat mempelajari tasawuf termasuk pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah mana mengenal Allah Ta'ala lah. Mengenal Allah Ta'ala melalui cara beribadah kepadanya dengan mujahadah, mana bersungguh-sungguh nak ibadah. Atau dikatakan matlamat, ghayah ataupun matlamat. Ghayah bahasa Arab ghayah ataupun natijah ataupun matlamat. Kan matlamat ni pun lebih kurang sama jugalah kepada ghayah. Maknanya antara matlamat belajar tahun ini itu ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala melalui cara beribadah kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Tapi untuk ma'rifatullah ni, mengenal Allah Ta'ala ni bukan hanya sekadar dalam bab tasawuf saja. Dalam bab tauhid pun ada juga tekankan kepada ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana mengenal Allah Ta'ala ni, yang mana Allah Ta'ala tu tiada satu pun yang dapat diserupakan dengan Allah. Itulah. Satu benda pun kita tak boleh nak idrak berkenaan Allah Ta'ala ni. Itu dia katakan mengenal Allah. Siapa yang dapat menggambarkan Allah Ta'ala tu begini, itu sebenarnya orang itu belum mengenal Allah. Dia kata Allah Ta'ala ni begini, Allah Ta'ala seperti cahaya, Allah Ta'ala seperti angin dan sebagainya. Kalau orang tu dia kata Allah Ta'ala seperti itu, maknanya dia belum ma'rifatullah. Dia belum mengenal Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala ni tak boleh diserupakan dengan sesuatu. Tak boleh diserupakan dengan sesuatu benda pun. Tak boleh dimisahkan dengan sesuatu benda pun. Kalau kita boleh definisikan mengenal Allah Ta'ala macam tu, baru kita mengenal Allah. Kalau tak kenal lah. Sebab dia merupakan, menjisimkan Allah Ta'ala, menjisimkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu bukan ma'rifatullah. Mengenal Allah adalah suatu benda yang Allah tak boleh nak serupakan Allah Ta'ala. Itu dikatakan mengenal Allah. Lemah daripada mendapatkan Allah, itulah mengenal Allah sebenarnya. Lemah daripada menggambarkan Allah Ta'ala itu begini-begini, itulah mengenal Allah Ta'ala sebenarnya. Betul? Itu ma'rifatullah. Baik. Kemudian apa lagi matlamat tasawuf? Penyucian, pembersihan, peningkatan jiwa sehingga layak memperolehi makrifah ilahi. Tasawuf maknanya penyucian jiwa, membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat asad dengki, sifat-sifat buruk sangka, macam-macam dah. Sifat-sifat tak elok ni kita bersihkan dalam jiwa kita daripada bersarang. Itu dikatakan antara matlamat tasawuf. Kerana kita nak bersihkan jiwa kita lah, rohani kita kan. Pembersihan jiwa, peningkatan jiwa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik, akhlak yang mulia, berpegang dengan peraturan-peraturan agama dan jalan-jalan rahsia kesufian
yang meningkatkan martabat pengamal. Yang meningkatkan martabat pengamal dia. Okey. Itu yang antara matlamat tasawuf. Kemudian apakah tujuan sebenar tasawuf? Soalan 9. Tujuan sebenar tasawuf mengikut pandangan Syekh Abdul Hafiz Faragli Ali Al-Qarani dalam kitabnya Risalah Al-Mabadi At-Tasawuf Al-Islami, antara lain beliau menyatakan tasawuf bertambah kuat jika kita mengamalkannya atau menjadikan ahli-ahli sufi sebagai contoh, sama ada daripada sudut kepahlawanan atau kemuliaan bagi mengangkat martabat umat ini. Okey, di antara tujuan tasawuf lah. Dia kata menyatakan tasawuf bertambah kuat jika kita mengamalkan. Tasawuf ni kalau kita nak kuat kena amalkan. Tak amalkan tak tasawuf. Kan? Ataupun kita ambil terikat. Ambil terikat pun kena mengamalkan terikat tu. Banyak orang ambil ijazah sana, ambil ijazah sini. Tapi amal tak ada. Kan? Kerana tak larat nak ikut. Tengoklah kalau orang tasawuf, orang berzikir tu kadang-kadang 2-3 jam berzikir. 2-3 jam kan. Kadang 4 jam berzikir, duduk je tu kan. Kita pula tak boleh duduk lama. Duduk lama kan lutut pun sakit. Duduk sakit kan mudahlah. Mula-mula ramai time majlis zikir kali pertama buat ramai. Masuk kali kedua buat zikir dah kurang sikit. Masuk hari yang keempat dah semakin kurang kan. Dan last majlis zikir ditangguhkan. Sebab apa? Orang tak ramai lagi. Sebab apa? Bila zikir ni biasalah. Zikir kan terpaksa duduk bersela kan, berzikir sampai 2-3 jam, 4 jam dan sebagainya. Sebab apa? Itu antara keperluan zikir lah. Keperluan untuk tarikat tu. Kadang-kadang kena zikir dalam 40,000, 50,000. Ya Latif contohnya 5,000 sehari semalam. Kan? Lepas tu Ya Hafiz contohnya 5,000. Biasa main ribu-ribu je. Yang Azim contohnya 10,000 satu hari. Larat tak buat macam tu. Kalau larat boleh masuk terikat. Kalau tak larat tak payah masuk. Ambil mungkinlah boleh masuk, mungkin ambil lah yang zikir-zikir yang ringkas saja. Apalagi kalau kita ni bekerja, ada keperluan lain dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh zikir dalam jumlah yang banyak, okey, jalanlah. Tak ada masalah. Sebab ada orang boleh concentrate. Ada orang dia tak boleh concentrate dengan zikir yang lama. Apalagi sakit nak lutut duduk lama-lama. Tak larat dia. Kalau tak boleh duduk, duduklah secara atas kursi. Ambil kursi duduk lah. Zikirlah. Baik. Kalau tidak pun zikir hati je. Ingat pada Allah Ta'ala. Dia ada zikir lisan. Zikir lisan kan. Dia ada zikir hati saja. Baik. Oleh itu kita tak boleh atau menjadikan ahli sufi sebagai contoh. Sama ada daripada sudut kepahlawanan atau kemuliaan bagi mengangkat martabat umat ini. Oleh itu kita tak boleh menjadikan amalan-amalan khusus yang diamalkan oleh syekh-syekh tarikat sebagai amalan yang diwajibkan ke atas ramai. Hal ini termasuk keinginan bersendiri, tidak berkahwin dan uzlah, yang ini mengasihkan diri. Kan? Jadi ada benda-benda yang syekh tarikat ni dia amalkan, tapi dia tak bagi pada anak murid dia. Sebab apa? Dia takut anak murid tak ikut. Dia bagi anak muridnya zikir-zikir yang biasa-biasa je. Bagi dia mungkin dia zikir dia lagi lama, tahap dia lagi hebat dan sebagainya. Okey. Ada hulu, uzlah dan sebagainya. Kalau di mana tu, di Maharat tu yang Dr. Jahid tu kan, dia buat ada masanya dia buat contohnya 10 hari beruzlah ataupun bersuluk 10 hari. 10 hari bersuluk. Dia akan bagilah dia punya wirid-wirid zikir-zikir. Kamu kena berzikir sebanyak 10 hari. 10 hari itu tak boleh keluar. Kena duduk je berzikir je tu.
boleh. Kecuali kalau makan kencing tu boleh lah, dia bagilah sepuas sekejap. Tapi keluar pun dalam kawasan tu saja. Tu pun kena sentiasa bertutup. Kalau di Indonesia dulu, kalau masuk tarikat tu kan, untuk yang siapa yang suluk tu, kalau pergi keluar daripada bilik tu, dia kena tutup muka dia, tutup kepala dia, gitu. 30 hari bersuluk, biasa sepanjang Ramadan lah. Kalau di Dr. Jahid tu 10 hari bersuluk. Adalah demi syarat-syarat bersuluk tu, dia tu. Biasanya kalau bersuluk ni dia tak bagi makan sedap-sedap, tak ada makan sedap dah. Paling tidak pun nasi putih je, nasi putih, sayur sikit, garam sikit. Tu je lah. Orang bersuluk mana boleh makan sedap-sedap, orang bersuluk. Kalau makan sedap-sedap dengan ikan gorengnya, dengan lauk ayam panggang dan sebagainya, itu bukan bersuluk nama itu. Itu bersauk namanya. Itu bersauk. Orang bersuluk ni macam orang bersunat lah. Orang bersunat kan, ada orang bersunat makan sedap? Tak ada. Ni lambik elok ni. Jadi makan ni apa tu, nasi dengan gayam, sayur sikit. Itu orang bersunat. Ikan kadang tak dapat, ayam lagi tu tak dapat makan dah. Tak bagi orang tua kita makan. Kan lambik kan bontan gitu kan. Makan sedap bontan. Apa lagi kalau yang sotong apa kan, memang tak dibagi makan dah. Orang bersuluk pun macam tu juga. Dia tak ada makan sesedap dah. Sebab dia dalam tahap bersuluk. Kalau boleh nak tinggal, jangan tak bagi makan pun lagi boleh. Sebab bersuluk. Dia akan sediakan bilik-bilik khas, mana dalam bilik tu seoranglah kita. Kalau seandainya bilik tak cukup, dia akan buat kelambu. Dia akan pasang partition dalam bentuk kelambu gitu. Jadi dalam itulah kita bersuluk, berwirid, berzikir dan sebagainya. Tak digunakan selagi mana tak habis 10 hari itu, tak gunakan keluar daripada bilik, daripada bangunan tadilah. Gitu. Bagi makan sedap. Dan kita keluar pun untuk keperluan untuk buang air besar, itulah keperluannya. Yang lain mana solat fardu tu memang kena ada. Setiap kali solat fardu kena ada hadir solat fardu 10 hari. Tapi biasa dia akan bagi jazah dulu lah, macam tu. Boleh. Kalau macam tu boleh buat lah. Boleh masuk dekat. Kalau tak payah masuk, tak berani masuk. Ambil lah terikat-terikat. Kita ada terikat-terikat yang diiktiraf di Negeri Sembilan kan, yang Jawatan Mufti bagi tu kan. Ada beberapa terikat tu yang dibenarkan. Ambil lah mana-mana terikat tu, macam tu. Boleh. Ataupun panggillah mana-mana join terikat mana-mana, bawa ke surau ni. Maknanya seminggu sekali kita ada zikir terikat. Terus dapat ijazah sekali dengan syekh tu. Syekh tu dia datang sini buat terikat kat sini. Ataupun di masjid ke kan. Masjid ke buat terikat. Siapa yang minat terikat, pergilah. Di masjid apa? Jami' Anwar pun buat kan. Jami' Anwar dia buat terikat Ahmadiyah. Tersilap saya. Dia buat seminggu sekali terikat Ahmadiyah. Di Masjid Jami' Anwar lah. Tetapi yang minat terikat bolehlah join. Itu ada kelapangan, pergilah. Ambil ijazah, tak amalkan. Baik. Tapi jangan hangat ti ayam je lah. Baik, seterusnya. Hal ini termasuk keinginan bersendiri, tidak berkahwin dan beruzlah. Yang ini mengasingkan diri. Semua keadaan khusus bagi orang yang tentu saja dan tidak boleh diwajibkan, kata orang awam. Di samping itu, keadaan yang khusus dan ganjil tak pernah diwajibkan pada orang ramai untuk diamalkan. Abu Talib Al-Maki, pengarang kitab Qutul Qulub berkata dalam bukunya bahawa Bish bin Al-Haris pernah bercerita tentang Ahmad bin Hanbal.
Sesungguhnya kelebihan Ahmad bin Hanbal atasku pada 3 perkara, iaitu menuntutnya halal untuk dirinya dan untuk orang lain, tetapi aku hanya untuk diriku sendiri. Dia kata apa? Sesungguhnya kelebihan Ahmad bin Hanbal atasku ada 3 perkara. Pertama, menuntut yang halal untuk dirinya dan untuk orang lain, tetapi aku hanya untuk diriku sendiri. Kemudian yang kedua, dia berkahwin, tetapi aku tak berkahwin. Dia kahwin, tapi aku tak kahwin. Nampak? Sebab ada orang yang, itu sebabnya hukum kahwin ni dia banyak hukum. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Fiqh Minhaji, dia ada 5 hukum. 5 hukum orang berkahwin. Dalam bab kahwin lah, pertama wajib kahwin. Yang kedua sunat kahwin. Ketiga, harus berkahwin. Keempat, makruh kahwin. Kelima, haram berkahwin. Haram berkahwin, ada 5 hukum bab kahwin. Pertama, wajib berkahwin. Mana ada keperluan berkahwin lah. Ada kemampuan kita, ada keinginan semua kan. Ada duit pula, semua duit. Sebab nak kahwin pun ada duit, perlu ada duit. Mana wajib berkahwin. Yang kedua, sunat berkahwin. Ada keinginan berkahwin, tapi mungkin duit tak cukup kan. Maka sunat berkahwin. Yang ketiga pula, harus berkahwin. Hukum asal. Hukum asal, berkahwin harus. Lepas itu makruh berkahwin. Kan? Mana tak mampu nak bagi nafkah dan sebagainya. Dia ada keinginan tapi mungkin tak mampu. Makruh berkahwin. Dan yang keempat, haram berkahwin. Haram berkahwin mana kalau dikahwinkan memudaratkan orang lain. Kalau dia kahwin, dia akan memudaratkan orang lain. Sebab apa? Kemungkinan dia lemah tenaga batin. Tahu tak? Ataupun mungkin dia sakit, terlantar. Tak mampu untuk cari nafkah. Tak mampu nak cari duit. Sakit, terlantar, kena stroke. Tahu tak? Jadi macam mana dia nak kahwin? Dia tak akan dapat menunaikan tanggungjawab dia sebagai suami. Ataupun contohnya dia tak ada keinginan langsung kepada berkahwin. Keinginan langsung untuk kahwin tu tak ada. Maka makruh ataupun haram berkahwin. Ataupun orang yang sibuk belajar. Sibuk belajar nak buat orang kata PhD. Ijazah mungkin dah ada, master dah ada, tapi PhD lah. Sibuk belajar buat PhD. Jadi tak ada keperluan untuk berkahwin. Tak perlu kahwin lah. Dah habis belajar so, barulah fikir nak kahwin. Contohlah. Mana daripada hukum makruh kahwin ataupun haram kahwin, bila dah habis belajar, maka jadi wajib pula kahwin pula. Ataupun sunat kahwin. Jadi ada 5 hukum kahwin lah. Boleh, Abang Zain? Ada berapa hukum kahwin? Lima kahwin, 5 hukum. Okey, Abang Fazin berada di hukum yang mana? Saya yang tengah-tengah, Ustaz. Harus berkahwin. Harus berkahwin. Sikit lagi, Nabi ya. Yang ketiga, dia menjadi imam untuk semua orang, tetapi aku berseorangan. Dia jadi imam untuk semua orang, tapi aku berseorangan lah jadi imam. Mana dia tak mampu nak bawa orang jadi imam lah. Ini kata siapa tadi? Abu Talib Am-Makki. Dia bercerita berkenaan dengan dalam bukunya bahawa Bishr bin Haris pernah bercerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nak cerita tentang kelebihan Imam Ahmad ini dengan kelebihan dia. Gitu. Yang ketiga, dia mana Imam Ahmad bin Hanbal ini menjadi imam pada semua orang, tetapi aku siapa? Bishr tadi bin Haris tadi, aku hanya berseorangan. Aku tak mampu nak jadi imam. Kelemahan-kelemahan daripada dia dah. Sekiranya kita lihat kepada tarikat sufi dewasa ini, kita mendapati beribu-ribu orang pemuda berada di bawah benderanya. Pemuda adalah harapan dan senjata ummah. Kekuatan mereka mampu membangkitkan kemajuan umat ini. Hal ini merupakan satu cabaran kepada syekh-syekh tarikat untuk memberi kepada pemuda tersebut kekuatan rohani yang sebenar
dan menjadikan mereka satu tenaga yang besar relatif. Gitu. Jadi makna ahli sufi ni pun ada juga kelebihan dia. Jangan kita anggap orang politik pun kan, orang politik ada kelebihan dia, orang sufi pun ada kelebihan dia. Ada orang kata kau ni tak ambil campur tentang politik, tak boleh. Kan, politik pun kena ambil tahu jugalah. Apalagi kalau nak pelihara kali kan. Nak pelihara raya ni agak tuan-tuan nak pangkah mana kan. Ni banyak ni. Ni banyak pilihan ni kan. Kita ada apa? PN, kita ada PS, kita ada BN. Pon ni kan nak pilih, mana satu nak pilih tu. Baik, insyaAllah sampai sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan pada pagi ini insyaAllah akan sikit sebanyak dapat menambahkan pemahaman kita berkenaan dengan Islam insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada kitab yang saya dah order tapi tak sampai lagi ya. Kitab yang ni kan, saya dah order lagi tapi tak sampai lagi. Saya dah bayar, belum sampai. Yang budak yang perempuan cas tu, yang Jakim tu, dia kata dia akan hantar tapi tak hantar lagi. Saya tanya budak office dia, tak sampai lagi. Baik, insyaAllah itu saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyani fatai alim wa lana qulubana binuri ma'rifataka wa tahna ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Sebelum tadi kita minum dulu. Jadi silakan. Minum balik lah.